Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. First of all nak kata tahniah dekat semua sebab dah settle benda yang sebelum-sebelum ni. Sebelum ni kita buat group SOA dan juga individual punya SOA. Sebelum tu kita buat president study. So insya-Allah untuk video kali ni saya nak buat explanation tentang design strategi. So basically benda yang akan berkaitan, senang kita design strategi ni adalah apa? Okey, kalau kita tengok saya bagi dekat ni lah, saya ada bagi dekat semua dekat dalam group Design strategi ni dia adalah architectural solution derived from previous analytical study. Maknanya macam mana you have to convert the philosophy behind the conceptual analysis to the architectural solution which will be the key component in the resolving final design. Strategy is an integral part of any design. One cannot just design for the heck of it. Design strategy should consist of at least bla bla bla. Okay, bacalah. So senang kita untuk memudahkan, senang kita design strategi ni adalah strategi untuk kita design apa yang kita pakai dan apa yang kita nak buat. Strategi macam mana, bangunan macam mana yang kita nak buat in term of dia punya planning, in term of dia punya site planning, in term of dia punya building layout, in term of dia punya construction, dan semua benda tu dia kena dia senang kita kena related harmony, salah kira antara satu sama yang lain lah. So maknanya in term of maknanya dia kena ikut apa benda yang kita punya design intent yang pada awal tu, macam mana kita punya conceptual, macam mana kita punya nakli kan, macam mana kita punya konsep semua tu. So macam mana kita convert filosofi punya study kepada architectural punya solution. Apa yang saya masukkan tentang architectural punya solution ni adalah something yang senang kita, dia adalah yang korang faham lah, dia adalah solution yang berkaitan dengan architecture. Architecture ni dia besar, bangunan ni dia besar, dia bukan semata-mata plan, dia bukan semata-mata dia form, dia bukan semata-mata rupa dia macam mana kan, tapi dia banyak dan benda tu kena berkaitan. So sebenarnya untuk task kali ini, apa yang saya nak semua buat adalah benda-benda design strategi lah, yang mana sebenarnya kalau korang tengok dalam saya punya PDF ni, saya ada pecahkan kepada 7 kategori. Okey, nombor 1 adalah site planning, nombor 2 adalah building layout. Saya saja tak susun ikut urutan lah, sebab bukan sajalah sebenarnya saya terlupa nak susun ikut urutan. First adalah site planning, kedua adalah building layout, ketiga adalah form, keempat adalah construction, yang kelima adalah tak silap kelima material, keenam teknologi, dan ketujuh adalah kita punya sustainability. So apa benda yang kita nak keluarkan strategi yang berkaitan dengan tujuh elemen ni kan. Kalau semua yang kita faham, tujuh ni adalah senang kita key elemen dalam mana-mana building. Tapi benda ni kita kena tahu yang kita bila kita buat design, benda ni bukan kita keluarkan tangkap muat. Okey, benda ni ada sebab. Dan design strategi ni akan jadi satu sebab ataupun dia akan jadi satu justification macam mana daripada kita punya, macam mana sebenarnya justification daripada kita punya initial punya idea, maknanya daripada kita punya konsep, daripada kita punya nakli, macam mana kita convert benda tu, macam mana kita convert kita punya study awal tu kepada bangunan kita. Okey, so macam mana kita nak buat pecahan. Okey, kalau ikut yang awal ni, yang first yang saya minta korang buat adalah site planning. Okey, site planning ni macam biasa juga, kita ada site zoning, kita ada site bubble diagram, kita ada building orientation, kita ada ingress egress, kita ada building entrance, urban context diagram, betul, kita ada earthwork strategy dan juga vehicle punya circulation. So macam kita tahu benda ni semua adalah benda yang akan ada dalam kita punya site plan. Okey, tapi strategi apa yang kita nak pakai untuk kita punya site plan, benda ni yang kita nak keluarkan. Sebelum kita buat kita punya site plan, kita kena ada strategi untuk site planning itself. Okey, so contoh macam mana kita nak zoningkan site tu, macam mana kita nak zoning, macam mana dia masuk tu, dia punya privacy level dia macam mana,
macam mana kita nak zoningkan in term of dia punya vehicle dengan dia punya vehicle dan juga dia punya pedestrian punya circulation. Okay, sama juga side zoning, side parallelogram, building orientation macam mana based on mungkin uh, north south kan, based on tu, atau macam mana dia nak menghadap mana orientation tu, kenapa nak ke situ kan. Benda tu semua kena bersebab. Okey, ingress ikut mana, walaupun dalam site study, walaupun dalam site analysis benda tu dah ada, memang dah tulis kita nak buat masuk ikut mana, kita nak keluar ikut mana. Tapi benda tu up to all of you. Masing-masing lah terpulang nak buat macam mana kan. So kita kena tahu kat mana dia nak masuk, kat mana dia keluar, sebab apa kita nak buat macam tu. Benda tu saya tak langsung dia akan relate dengan kita punya vehicle circulation. Lepas tu kita juga ada, kita pun ada macam mana kita kena buat juga study tentang dia punya urban context. Walaupun benda ni mungkin dah ada urban context dia, mungkin macam mana kita nak, macam mana dia relate mungkin daripada orang yang jalan kaki ataupun orang yang datang daripada masjid kat tepi tu kan. Macam mana orang yang daripada simpang, daripada Usim, daripada Mesa Mall, macam mana orang daripada simpang ke Ion. So macam mana dia punya circulation daripada dalam tu, macam mana dia orang masuk in term of dia punya vehicle, in term of dia punya pedestrian macam mana. So benda-benda tu semua dia masuk. Ini belum masuk dalam bangunan lagi. Okey, walaupun yang ni ada dia tulis building entrance tapi dia tak masuk dalam bangunan. Building entrance ni adalah maknanya bila kita dah ada dia punya idea of, senang cerita dia dah ada dia punya idea set plan tu macam mana. So building tu nak masuk ikut mana. Takkan bangunan besar ni dia akan ada satu entrance je kan. So kenapa masuk ikut situ. So semua benda tu ada sebab. Dan kita kena create, kita kena cipta dia punya, mana kita kena cipta satu ataupun dua sebab kenapa dia macam tu, kenapa kita zonekan dia macam tu, kenapa bubble dia punya, kita buat space relation dia macam tu, kenapa masuk ikut sini, kenapa keluar ikut situ, kenapa bangunan tu menghadap sana, kenapa yang apa orang kata, elevation yang memanjang kena menghadap sana, kenapa view kena fokus sana. Benda tu kita kena tunjuk, dan benda tu saya nak semua keluarkan dalam bentuk diagram. Okey, yang tu faham So sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam saya beritahu tadi. Benda-benda ni semua detail dia kat sini, tapi tak sebenarnya kalau masing-masing ada idea macam mana nak tambahkan benda tu, ataupun sebab dia pecahan dia. Contoh kita bagi, contohlah kat sini saya ada bagi contoh-contoh yang saya baca, saya Google, saya tengok buku. Mungkin contoh idea design strategi mungkin yang kita boleh pakai. Dia bukanlah boleh pakai, yang kita nak tunjuk dekat dalam kita punya ni. Contoh mungkin permeable, kan. Kalau ikut itu ada elemen punya study yang part circulation, ada yang dia ada macam mana permeable ni, senang kita dia senang masuk, dia keluar, dia senang masuk senang keluar lah, ataupun macam tu lah lebih kurang kan. Sebab apa? Sebab dia adalah public building. Cuma ni kalau ikutkan semua benda yang, semua strategi yang masing-masing keluarkan tu, saya nak ada dia punya dia punya title, maknanya dia ada diagram, dan juga bawah tu dia ada dia punya explanation, saya ringkas. Maknanya every single strategi yang masing-masing keluarkan tu semua ada dia punya justification, semua ada explanation. Sebab apa? Benda ni yang kita akan pakai, macam ni kita akan proses benda ni, bila kita dah buat benda ni, macam ni kita nak convert daripada architectural punya solution ni masuk ke dalam design. Maknanya benda-benda macam mana kita nak implementkan, dan bila kita dah masuk dalam set, benda tu jadi lain dah. Okey, so benda-benda ni adalah contoh. Saya pun main tarik je. Sebenarnya yang lain-lain benda ni sebenarnya tak ada kena-mengena pun, saja nak bagi nampak dia in relation. So yang ni adalah senang cerita, boleh nak tambah, mungkin ada beratus ribu lagi solution, saya pun tak tahu. Tapi kita kena pick yang mana yang bukan pick, kita kena study yang mana yang sesuai masuk. Okey. So benda ni, so saya harap semua faham. Kalau tak faham, tanya dalam grup. Lepas tu kita akan buat nombor 1 site planning. 2, lepas tu kita akan buat building layout. Site planning ni kita akan buat dia dulu dalam sampai dia punya strategi ni, kita akan buat sampai hari Khamis ni. Okey, hari ni hari Senin malam. Mungkin besok insyaAllah boleh start sampai hari Khamis. Khamis submit, dan concurrently sambil kita develop kita punya, okey tak apa, sambil kita tengok kita punya jadual. Okey, macam masing-masing tahu. Sekarang ni, yang ni kita dah submit. Sekarang ni adalah kita dekat yang ni. Okey, sekarang kita dekat set ready
planning. Yang ni adalah hari inilah. So kita boleh tengok dekat sini. Okey, purple ni adalah hari ini. Okey, senang kita set nombor 1 ni adalah set planning punya macam tadilah. Dia punya design strategi tu kan. So senang kita sepanjang daripada hari ni, hari Isnin sampai Khamis, baik esok, baik lusa, korang boleh je nak tanya apa-apa pada saya. Hari Khamis tu korang akan submit. Okey, sebenarnya pada masa yang sama, korang dah boleh start buat site planning. Maknanya masa korang buat strategi tu, dia benda yang korang akan buat adalah jalan concurrent. Okey, concurrent daripada site strategi tu terus boleh tunjuk keluarkan dalam plan kan, tunjuk macam mana set plan tu, macam mana dia punya rupa set plan dia tu. Lepas tu korang buat benda tu, site zoning dia macam mana, set bubble diagram dia macam ni. Cuma dia maknanya dia akan ada dua benda. Site zoning design strategi adalah justification berbentuk diagram, dia simplify punya diagram. Lepas tu site planning macam biasalah, macam mana kita nak main dengan circulation dia, macam mana kita nak main dengan apa, kita tunjuk. Semua benda tu kita keluar dalam bentuk drawing. Okay, drawing saya tak kisah korang nak buat mana kan, kita pada saya bagus kalau kita sketch lah. Tapi kalau pada saya, kalau boleh saya nak sketch tu, dia boleh kata mungkin awal-awal ni boleh main-main, tapi nanti benda tu akan pergi to scale. Setakat ni yang tu. So maknanya hari Khamis ni kita akan ada submission untuk design strategi site planning. Benda apa yang ada adalah berkaitan dengan situ. Saya punya diagram tak kisah macam mana, yang penting message tu sampai kan. Macam ni saya tunjuk, saya google je benda-benda ni, tapi saya tak kisah korang nak buat diagram dalam bentuk 2D, dalam bentuk 3D, simple pun boleh, yang mungkin kompleks sikit pun boleh, yang penting message tu sampai. Kan, kenapa korang nak buat macam tu, kenapa bangunan tu kena circulation dia macam tu, kenapa dia punya oriented dia macam tu, kenapa dia nak guna macam tu. Yang tu adalah function kita punya design strategi ni. Macam saya pernah bagi tahu dulu, saya nak buat benda ni semua, dia ada flow dia. Memang kerja kita, kalau korang pasal, memang kerja kita lagi banyak daripada grup lain. Saya minta maaf sangat yang tu. Cuma saya kalau boleh, saya nak bagi benda ni korang nampak dia punya proses, korang faham dia punya proses. Apa guna, kenapa korang nak kena buat konsep kalau benda tu kita tak guna. Okey, saya tak nak konsep tu dia mati dekat konsep tu, tapi macam mana kita develop, macam mana kita guna konsep tu sebagai satu solution untuk kita ni building. Baik kita punya konsep, baik kita punya nakli, macam mana kita punya study tu. So saya harap semua faham. Kalau tak faham boleh tanya anytime, insyaAllah. Kalau saya jaga, kalau saya sedar, saya akan reply. So tak ada masalah. So submission akan berbentuk site planning ni sama juga, mungkin dalam bentuk A3 dululah, A4. Sebab sebenarnya benda ni tak perlu besar pun. Sebab saya sebenarnya nak tengok korang punya diagram tu. Tapi tak apa, korang mungkin boleh buat senang kita. Idea saya, semua design strategi ni mungkin dia akan muat dalam satu A3 kot. Maknanya diagram dia tak perlu besar sangat, tapi dia perlu ada A3 ataupun mungkin size. Sebab kita punya board satu adalah 1 AO. So bila 1 AO, kita ada 2 A1, kita ada 4 A2. So mungkin korang boleh satu strategi ni, mungkin dia boleh muat korang buat dalam, compose dia dalam A3 lah, size A3. Nanti kita tengok composition dia macam mana. So submission dia akan dalam bentuk A3 diagram. Maknanya benda-benda ni contoh, benda-benda contoh passive design ni senang kita, saya nak korang ada dia punya justification dekat bawah ni. So semua benda kena ada justification. Saya tak kisah macam mana korang nak explain terpulang. Saya pun masa saya buat ni pun, senang kita, saya main susun, saya main ikut kata hati je. Saya tak tahu macam mana. Bukan saya tak tahu macam mana, saya memang senang kita benda ni nak bagi message, nak bagi apa, saya nak tunjuk contoh lah macam mana korang nak buat. So tak kisah sebenarnya. Yang penting benda ni ada, idea macam mana tu terpulang. Submission dalam PDF, compose guna AI. Yang mana yang still tak guna AI, saya harap sangat korang guna AI, sebab benda ni sebenarnya sangat membantu. Cuma nak kena belajar. Sebenarnya masa MCO ni adalah masa yang sebenarnya sangat banyak dan sangat mudah untuk korang belajar. Cuma nak kena belajar je. Okay. So cuma saya nak tambah sikit berkaitan dengan design strategi tadi. Macam tadi lah.
Design strategi kita kena study, kita kena research, kena understand kenapa nak kena buat. Apa yang kita, apa strategi tu. Kenapa dia macam tu? Macam mana kita nak buat, untuk siapa? Kita tengoklah, mungkin ada benda strategi yang sesuai untuk macam mana dia punya respon dengan site. Dia bergantung pada strategi itulah. Tapi senang cerita, benda-benda tu macam mana, ada yang respon dengan site, ada yang respon dengan isu dan juga tema, ada yang buat respon dengan konsep dan juga nakli. Kan? Dengan design approach. So benda tu terpulang, bukan dia tak semestinya satu design strategi tu dia akan related dengan semua, tak semestinya. Mungkin dia akan relate dengan salah satu, cuma saya tak kisah dia relate dengan berapa banyak, cumanya dia mesti ada relation. Dia mesti ada relation dan dia wajib untuk dijadikan justification untuk kita punya design. Sebab saya tak nak design main tangkap muat. Okay? Tak kisah korang nak buat design macam mana pun, tapi semua tu kena ada sebab. Okay, saya rasa yang tu je untuk video kali ni. Saya harap semua faham. So, insyaAllah, design strategi. All the best. Assalamualaikum.